Ramai yang menganggap topik pendidikan seks atau secara umumnya bercakap tentang isu seks satu topik tabu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan sehingga kini, seks masih merupakan satu isu yang dengan kontroversi dan sukar dibincangkan. Tapi itu mungkin sebab norma-norma masyarakat yang telah diajar oleh masyarakat kita. Tapi sebenarnya sedar atau tak, sex education ni dah ada kat dalam Malaysia dah. Kalau kita lihat buku teks sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ada sebenarnya elemen-elemen yang telah diterapkan dan dimasukkan ke dalam buku teks tersebut. Contohnya seperti sentuhan selamat, safe touch. Saya sebenarnya pernah ajar budak sekolah rendah, pelajar sekolah rendah tentang safe touch ni. Ada dalam topik, dalam silibus macam tu. Tapi sekarang ni persoalan dia, apa yang terjadi di IPTA dan juga IPTS. Tujuan show kita hari ini untuk membincangkan peranan MPP untuk menjadi pengantara, facilitator, agent untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan isu seks dari segi politik, peranan, tempat atau isu-isu yang dihadapi oleh para pelajar di universiti. So hari ini korang bersama dengan Bella dengan show kita hari ini perlu lebih banyak perbincangan tentang isu seks di peringkat universiti. Dan juga bersama tetamu khas kita Bella hari ini, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris MPP UPSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudari Bella di atas kesudian untuk menjemput kami pada hari ini. Okay, nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Muhammad Asri, merupakan naib yang di-3. Okay, Majlis Perwakilan Pelajar sidang 2022-2023. Okay, saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muna Pendidikan Jasmani. Jadi dengan topik kita pada hari ini, iaitu topik pendidikan seksual, adalah topik yang saya sendiri mengajar. Di mana dalam pendidikan jasmani ini terdapat satu lagi topik yang sama-sama dalam buku teks, iaitu pendidikan kesihatan. Okey, jadi saya rasa sesuailah untuk kita bincangkan pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama diberi Khairun Sabirah binti Kamal Bahari, atau lebih mudah, lebih mesra lah nak cakap kan, dikenali sebagai Sebi. Sebi. Ya, saya daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat. Jadi nak katanya saya dengan Akmal ni tak ada pengalaman lah. Macam dia tadi dia cakap dia ada pengalaman mengajar tajuk-tajuk macam ni. Tapi mungkin saya berkongsi dari pandangan saya sendirilah. Jadi saya dalam MPP selaku Setiausaha Agung. Jadi sebelum itu, Bella nak ucapkan terima kasih kepada Akmal dan juga Sebi atas kesudian bersama-sama dengan Bella hari ini untuk berkongsi pendapat. So without further ado, kita boleh start InsyaAllah. Okay. So soalan yang pertama, pada pendapat Sebi dan juga Akmal lah, adakah MPP layak untuk menjadi facilitator, pengantara ataupun ejen dalam perbualan atau perbincangan tentang isu seks ini? Okey. Mungkin saya dulu tak? Silakan, ladies first. Ladies first. Okay, gentleman. Okay. Alright. So, adakah MPP ni layak untuk jadi facilitator ataupun tidak lah? Okay, jadi kalau kita tengok fungsi MPP itu sendiri adalah orang tengah di antara pihak pengurusan dan juga murid itu sendiri lah. Jadi bagi saya sendiri tak salah untuk pihak MPP ni menjadi facilitator ataupun orang tengah dalam kita membincangkan isu-isu macam ni, terutamanya dekat dalam universiti lah. Jadi macam mana nak cakap kita ni sebenarnya MPP ni bukan sahaja berfokus kepada buat program, tapi kita ni kita fokuskan kepada kebajikan mahasiswa, dan ini pun merupakan salah satu kebajikan mahasiswa yang diorang pun ada hak juga untuk tahu ilmu lah, dan juga untuk protect diri, lagi-lagi perempuan kan. Isu seksual ni banyak berlaku dalam kalangan perempuan. Jadi they need to know, we need to educate diorang. Dan tak salah untuk MPP ni untuk jadi facilitator yang menghubungkan antara pihak pengurusan dan juga murid-murid sendiri, sebab kita MPP ni lah yang mendengar suara-suara murid. Kadang murid ni tak nak bagi tahu terus ke pihak pengurusan sebab diorang tak tahu cara macam mana. Jadi mungkin diorang boleh bagi tahu kita as MPP, dan kita salurkan kepada pihak pengurusan apa yang diorang nak. Mungkin diorang nak ada kempen ke, atau diorang nak ada something yang diorang nak. Kita perlu mendengar apa yang diorang nak. Jadi kita ni orang cakap menjadi wadah lah, ataupun orang tengah lah. Betul. Ya, saya sokong dengan pandangan yang diberikan oleh saudari Sabirah itu, betul. Kami memang merupakan antara orang tengah yang di mana kami ini adalah
tempat orang kata mungkin dipercayai sebilangan pelajar, kerana dia orang tahu MPP bukan sekadar orang tengah je, sebab mungkin kami ni merupakan orang yang akan membantu diorang. Saya nak cakap membantu kenapa? Sebagai contohnya, baru-baru ni ada masalah dalam kalangan pelajar, isu berkenaan dengan tempat tinggal. Diorang cakap tak okey. Diorang cakap ada orang mengintai dan sebagainya. Jadi peranan kami adalah orang untuk menyelesaikan dan mengkaji kenapa berlaku. Mungkin di situ kami boleh bawa ke peringkat pengurusan untuk kita sama-sama mencegah daripada berlaku. Dan macam saya biar cakap tadi, yang di mana pendidikan seksual ni penting supaya semua mahasiswa, pelajar-pelajar ni tahu macam mana apabila berlakunya sesuatu kes, macam mana kita nak avoid, macam mana kita nak tangani. Tambah-tambah lagi tentang seksual, kalau tersalah langkah mungkin akan berlaku keburukan, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk maruah diri sendiri, maruah keluarga, dan yang paling teruk sekali kita risau, maruah universiti lah. Kan bawa bila kat luar ni kita bawa lah nama universiti kita kat luar. Tambah-tambah kemungkinan waktu tersebut datangnya kementerian dan sebagainya, kena pula contoh saya bagi term tangkap basah dan sebagainya. Ini akan menyebabkan lebih parah kepada diri. Tambah-tambah media sosial sekarang cepat merebak. Ini akan menyebabkan keburukan lah kepada kita semua. Yang macam dah disebutkan tadi, kat sekolah rendah dan menengah ada elemen tentang pendidikan seks di dalam certain parts of the syllabus. So bila dah masuk umur 18 tahun, bila dah masuk universiti, takkanlah semua tu hilang macam tu je, takkanlah stop kat situ je. Sedangkan kita tahu isu-isu yang berkaitan dengan isu seks ni ada lagi kat luar sana. Apabila kita kat luar, kita dah kena expose dengan macam-macam, betul tak? Lagi-lagi universiti. Jadi soalan Bella pada MPP, MPP yang mana yang patut bertanggungjawab ke atas perkara sebegini? MPP YDP ke, mungkin exco kebajikan ke, apa ke? Siapa? Saya Sabirah tahu pihak ni sebab dia menjaga team. Soalan Sabirah. Jadi taklah kita cakap kau je yang jaga, tak. Tapi macam cakap MPP ni kita sama-sama dalam menjaga lah. Cuma fokus dia ataupun dia punya job scope yang utamanya adalah saya punya anak-anak sendirilah, iaitu ESCO, kesukarelawanan dan pembangunan sasiah. Yang mana diorang ni memang ditugaskan untuk cakap pembangunan sasiah lah, kita fokusnya. Jadi contoh antara yang kami tengah orang cakap rancang adalah Hisbah lah, unit Hisbah. Yang mana unit ni yang mencuba untuk membendung masalah-masalah macam ni. Contohnya ibarat rondaan, yelah kita tak tahu tengah malam apa yang murid-murid buat kan. Lagi-lagi yang pelajar yang duduk kat luar. Yes, betul. Jadi kami bertanggungjawab lah. Esko KPS ni lah. KPS kan, kesukarelawanan pembangunan sasiah tu kita shortkan Jadi KPS ni bukanlah katanya diorang je yang bergerak. Diorang bersama mereka adalah gagasan Islam. Gagasan Islam ni adalah persatuan-persatuan Islam yang ada dekat UPSI. Contohnya kita boleh ambil persatuan Tahfiz Quran, Bahasa Arab, Al-Mursyidin Club, yang mana memang diorang ni berfokus kepada Islamik punyalah, menghidupkan suasana bi'ah salihah dekat UPSI ni. Jadi mereka ni menggembleng tenaga sama-sama untuk membendung masalah ni. Jadi tak adalah kita cakap diorang je buat, kita pun sama-sama teamwork lah, teamwork. Kita pun ada orang cakap penggiliran nak meronda tu, cuma itu diorang punya job scope lah. Tapi saya rasa memang tepat sekali macam saya cakap, KPS memang semestinya itu adalah wadah dia untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ni. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ni bukannya berpihak kepada seseorang ataupun satu pihak, tetapi semua orang masyarakat, semua masyarakat. Sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Jadi semua pihak sepatutnya mengambil peranan untuk memastikan pendidikan seksual ni sentiasa kita pelajari, kita amati supaya hidup kita sentiasa dalam keadaan aman dan aman. Apakah cara-cara yang MPP boleh lakukan di peringkat awal ni untuk meningkatkan kesedaran dan juga perbincangan mengenai isu-isu seks di kampus? Mungkin kita boleh jemput expert daripada pihak luar ke? Pada pandangan saya, kita paling mudah sekali adalah kita mengadakan kempen lah. Secara dalaman dulu. Kita mungkin MPP sendiri boleh menganjurkan kempen bahayanya seksual, bahayanya hubungan seksual yang menyebabkan boleh berlakunya HIV dan AIDS. Pada pandangan saya sendiri sebagai cikgu, sekarang saya guru pelatih di sekolah,
saya sentiasa menerapkan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah, iaitu saya mengajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 5. Jadi di dalam pendidikan kesihatan di mana saya cakap tadi memang mengajar tentang subjek pendidikan seksual yang dipanggil PERS. Iaitu pendidikan seksual reproduktif seksual. Macam itulah lebih kurang nama dia. Jadi memang penting kerana mereka ni lah yang akan mengambil iktibar ataupun mengambil intipati daripada pendidikan tu untuk dibawa keluar. Jadi saya rasa paling sesuai untuk kita bincangkan apabila kita mengadakan kempen dan poster-poster dan sebagainya lah. Kerana itulah platform yang paling mudah untuk kita sampaikan maklumat. Itu pandangan saya. Okay, saya tambah sikit lah kan. Kempen kan. Di dalam kempen ni satu mungkin cara lah yang apa yang saya nampak adalah kita ajak sendiri orang yang terlibat tu menjadi panel. Macam ni lah podcast. Kita tak adalah tunjuk muka kau salah no. Tak adalah macam tu. Just podcast dia dengan suara. And then dia berkongsi pengalaman dia. Sebab saya sendiri pun diganggu sebenarnya. Jadi bila diganggu ni, kita nak katanya macam mana kesian pun ada. Kesian lah sebab dia terlibat benda-benda macam tu kan. Tapi ada setengah yang dia tak nak pun ada dalam situasi tu dan nak keluar. Macam mana? Dia tak tahu macam mana. Jadi mungkin kita boleh tarik dia orang untuk dia orang berkongsi pengalaman-pengalaman dia orang sendiri. Barulah bila kita dengar pengalaman sebenar, kita akan dapat rasa juga. Dia macam heart to heart lah, daripada jiwa ke jiwa. Barulah kita rasa oh tak elok benda ni sebenarnya. Tak elok benda buat macam ni. Kita tak boleh nak buat lah. Jadi macam tu lah. Tapi prefer macam in forum ke, in private ke, macam mana? I think in private lah kot. Ya betul. Kita tengok situasi. Kalau secara yang umumnya, contoh macam sentuhan yang ada setengah lelaki ataupun maupun perempuan lah yang di tempat awam pun dia berani buat. Mungkin itu kita boleh buat secara umum. Tapi kalau yang macam saya cakap tadi, mungkin secara personal. Kita boleh secara direct personal lah sebab takut aibnya terbuka dan sebagainya. Okay. Jadi sekiranya MPP mengambil peranan untuk mengadakan perbincangan tentang isu ini, adakah pihak pentadbiran sendiri akan menyokong? Saya pernah membawa isu ni ke pihak, tak adalah orang cakap sampai BC, dia sampai Timbalan Pendaftar Kanan sahaja. Dan beliau sendiri memang mencari isu-isu macam ni untuk beliau bantu. Bantu tu dari segi apa? Salah satunya adalah bimbingan kaunseling lah. Kita bagi nasihat kepada mereka yang terkesan ataupun jadi mangsa ni kan. Jadi katanya pihak pengurusan ataupun pihak pentadbiran ni sangat-sangat mengalukan kerjasama daripada MPP dan juga mengalu-alukan orang cakap apa, bukanlah kita berharap isu ni ada, cumanya kita nak membendung isu ni sama-sama. Betul. Memang pihak pengurusan sangat mengalukan kami untuk membantu sebab kami kan orang tengah yang macam kami cakap tadi. Sebab kita risau bila kita tak dapat selesaikan masalah mereka, mungkin berlakunya kes bunuh diri dan sebagainya. Sebab kalau sebagai contoh saya bagi, kalau contohnya perempuan tu telah dirogol ataupun telah diperkosa, dia rasa hilang arah untuk kehidupannya, macam mana masa depan ni dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat tangkap ataupun kita dapat kenal pasti pelajar-pelajar yang ada masalah ni, kemungkinan kita dapat membantu mengurangkan tekanan hidup dia. Dia berkait dengan mental health juga lah kan. Tak nak dia bermain dengan jiwa juga, lagi-lagi simple bangsa ni lah. Jadi sebenarnya memang pernah terjadi lah kes-kes macam ni kat dalam kampus atau luar kampus, kat dalam opsi ni pernah lah. Dia tak lari sebenarnya benda ni, cuma diwar-warkan ataupun tidak je. Senyap-senyap lah. Pandai cover tu mana ada yang kerja tak clean tu. Tadi kata pihak pentadbiran menyokong perkara sebegini, tapi sekiranya pihak pentadbiran tidak menyokong, kita adakan perbincangan ataupun aktiviti yang berkaitan dengan dengan isu seks ini, adakah mereka akan menghalang? Saya rasa mereka tak akan halang seperti benda yang kita jangkakan lah. Stop, jangan buat. Saya rasa diorang akan cuma gunakan platform yang terbaik lah. Tak adanya buat secara open dan sebagainya. Supaya saya rasa pendidikan seks ni sangat penting lah. Di mana bila saya sembang dengan murid-murid sekolah, mereka ada setengah murid yang tak tahu tentang pendidikan ni. Bila kita buat tentang HIV dan sebagainya, kita paling penting HIV lah. Saya selalu pesan dekat pelajar murid-murid, jangan buat seksual bebas sebab ini akan menjejaskan masa depan. Jadi saya rasa ini sangat penting lah untuk kita bincangkan bila soal pengurusan tak setuju ni. Saya rasa
Kalau mereka tak setuju tu, mereka adalah orang yang tidak ada perikemanusiaan lah, saya rasa. Saya menganggap macam itulah pandangan saya. Tapi sebab kadang-kadang ada je pihak pentadbiran yang macam kenapalah nak cakap pasal benda macam ni. Padahal benda ni kita masyarakat kita tak buat macam ni. Kita tak biasa dengan benda macam ni. Tak nafilah ada certain golongan yang memang macam tu. Cumanya diorang ni bukanlah menjadi penghalang untuk kita terus stop. Mungkin platform yang dipilih tu tak sesuai pandangan si pentadbiran tu lah. Jadi mungkin kita boleh olah balik kita punya idea, kita punya platform ataupun kita punya mungkin tajuk tu lah kan. Kita olah balik supaya diorang faham kenapa perlunya kita nak spread awareness berkaitan dengan benda tu. Betul apa yang Sabira cakap, sebab saya rasa pendidikan seksual ni penting. Kita risau generasi akan datang. Bayangkan, saya bagi satu analogi. Bayangkan kalau pesakit A ni adalah pesakit HIV. Bila dia berkahwin dengan B yang free tanpa HIV, bila dia kahwin, automatik berjangkit. Macam mana untuk generasi akan datang? Takkan semua generasi ni mempunyai masalah HIV. Macam mana kita nak lahirkan masyarakat yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual? So tadi kita tanya pasal pihak pentadbiran. So macam mana pada pendapat Sebi dan juga Akmal, macam mana pula para pelajar akan react terhadap isu-isu begini? Okay. Dia of course lah, bila apa pun yang kita buat, tak kisahlah baik ke buruk, dia akan ada orang yang pandang baik dan ada orang yang tak suka lah apa yang kita buat. Itu tak nafi lah. Orang cakap MPP ni dah hidup dengan kecaman. Ya, betul. Itu dah macam cakap lali dah untuk kita ada ni. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ya biasa lah tu. Cumanya orang-orang yang tak menyokong ni mungkin mereka lah si pelakunya. Jadi diorang tak nak ditangkap dan sebagainya. Tapi nak tak nak, kita perlu, ini adalah tanggungjawab kita. Lagi-lagi kita ni MPP kan. Boleh saya baca hadis sikit kan? Cakap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Habis tu dah ila akhir hadis, yang mana Nabi sendiri cakap sesiapa yang melihat kemungkaran, apa-apa sebarang kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya biyadi, ataupun yadi tu dalam bahasa Arabnya bermaksud tangan. Tetapi apabila ditafsirkan hadis ini, yadun tu adalah sama dengan kita punya kuasa lah, kuasa pemimpin. Jadi nak tak nak kita ni sebagai pemimpin kena berani ambil risiko lah. Walaupun risiko tu kita rasa macam nanti dia orang kecam aku ni, nanti masuk UC ni, tak nak ni Tapi kena buat juga. Kena buat juga. At least kita punya kita punya tanggungjawab tu dah selesai. Dah selesai dah. Biarlah kecaman tu kejap je. Saya yakin kejap je. Dia akan naik 2-3 hari and then dah orang lupa dah. Kita buat je sampai habis. Betul. Saya sokong benda tu. Okay, kalau saya memang semestinya memang kita kena buat. Sebab kita adalah orang yang mencegah kemungkaran. Macam saya katakan tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Itu saya berpegang pada tu. Kalau tak ada orang buat, siapa lagi kalau bukan kita? Kita yang dah tahu macam mana nak selesaikan. Betul. Kita adalah orang khalifah. Saya fikir MPP adalah merupakan khalifah, pemimpin yang memimpin rakan-rakan pelajar-pelajar di UPSI agar kita berada di platform yang benar. Okay, itu pandangan saya. Rasa macam MPP tak buat kerja, tak bertanggungjawab. Korang kena rasa dulu, korang kena ambil dulu jawatan MPP tu, baru korang tahu apa yang MPP dah laku, apa yang MPP buat untuk korang. Janganlah judge dulu. Do not judge a book, do not judge a role by its title. Gitu. So baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show. Untuk topik kita hari ini, perlu lebih perbincangan tentang isu seks di peringkat universiti. Terima kasih diucapkan untuk Sebi dan juga Akmal atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Okey, itu saja untuk hari ini. Bella dan tim NKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye bye.